Hello guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke Hazinya Channel Studio. Bagi korang yang baru first time ke channel aku, terima kasih kerana singgah ke channel aku. Aku perkenalkan diri, korang boleh panggil aku Nyem. Untuk video kali ni, aku ingin membicarakan satu topik di mana ia berkaitan tentang waktu yang sesuai untuk seseorang pelari. Berlari sama ada berlari pada waktu pagi atau berlari pada waktu malam. Benda ini sering dipersoalkan. Benda ini menjadi satu persoalan yang ditanya-tanya oleh pelari-pelari lah. Mereka selalunya akan confused sama ada nak berlari pada waktu pagi atau berlari pada waktu malam. Benda ni aku senang cerita, aku be neutral lah kiranya. Ni macam satu disclaimer untuk korang semua sebelum menonton video ni. Masing-masing ada pendapat masing-masing untuk berlari sama ada berlari pada waktu pagi atau pada waktu malam. Sebab masing-masing ada dia punya masa yang tersendiri. Tetapi adakah korang tahu manfaat-manfaat jika korang berlari pada sekian-sekian waktu tertentu? Apakah manfaat pengaruh kepada kesihatan jika berlari pada waktu pagi? Ataupun adakah korang tahu berlari pada waktu malam, adakah ia memberi kesan yang buruk atau sebaliknya? Benda ni banyak kajian yang utarakan tentang persoalan begini dan adalah ada pendapat-pendapat yang mengatakan manfaat pada waktu pagi atau waktu malam. Kalau korang nak tahu apakah manfaat, apakah pengaruh kepada kesihatan sama ada korang berlari pada waktu pagi atau malam, korang tonton video ni sampai habis, okey? Check it out. Let's go. Kembali lagi dalam Hazinya Channel Studio. Jadi, ada antara kawan-kawan kita atau pelari-pelari yang bertanya tentang apakah waktu yang sesuai untuk korang melakukan aktiviti sukan sama ada korang ingin melakukan aktiviti berlari atau workout di pagi hari atau pada waktu malam. Nak pilih yang mana ya? Okey, bagi pendapat aku sendiri ya, ikut pengalaman apa yang aku pernah lalui, paling terbaik adalah korang melakukan larian pada waktu pagi. Sebab banyak sangat manfaat yang korang boleh dapat melalui korang berlari pada waktu pagi. Manfaat yang pertama adalah korang dapat tingkat metabolism korang secara cepat prosesnya. Sebab apa kenapa apabila korang dapat tingkatkan proses metabolism korang secara cepat, apa yang korang makan, apa yang korang konsum, pemakanan korang akan diproses secara cepat. Kiranya proses pemakanan korang akan dibakar secara cepat. Akhirnya korang akan menjadi lebih sihat lah. Korang bayangkanlah apabila korang punya metabolism berlaku secara lambat, ini akan menyebabkan pengumpulan kalori dalam badan korang, pengumpulan lemak dalam badan korang akan bertambah banyak. Akhirnya korang akan menyebabkan kenaikan berat badan sekaligus akan menyebabkan korang kurang sihat. Kalau korang inginkan badan yang ideal atau korang ingin kehidupan yang sihat, salah satunya adalah perlu tingkatkan metabolism badan korang lah. Apabila korang berlari pada waktu pagi atau melakukan workout pada waktu pagi, akan mempercepatkan proses metabolism korang. Itu yang kita mahu kan. Apabila korang punya metabolism proses badan dapat dipertingkatkan, ini akan menyebabkan dalam seharian korang punya badan atau korang punya kalori secara automatiknya akan dapat dibakar lebih cepat prosesnya daripada pemakanan yang masuk ke dalam badan korang. Apa yang korang tahu, kebanyakan atlet-atlet ataupun pelari-pelari yang aktif bersukan ni, kebanyakan yang korang tengok, diorang kebanyakan mempunyai badan yang ideal dan kurus. Sebab salah satunya diorang mempunyai metabolism yang tinggi. Itu sebabnya diorang makan banyak pun diorang tetap kurus. Salah satu sebabnya diorang mempunyai metabolism yang tinggi. Untuk manfaat yang kedua adalah korang boleh lakukan sukan, workout ataupun larian pada tahap intensity yang tinggi disebabkan korang mempunyai energy level yang tinggi. Sebabnya korang dah rasa tidur yang banyak. Apa korang rasa bila korang bangun pada tidur pada waktu pagi? Korang rasa macam satu suasana, satu perasaan yang happy. Korang tak rasa penat, badan korang rasa segar. Korang rasa wow, korang punya perasaan sangat berbeza. Dia punya dari segi energy level ni berbeza pada malam sebelum tu lah korang rasa penat. Itu sebabnya bila korang mempunyai energy level yang tinggi pada pagi hari, apa yang korang boleh buat adalah melakukan high intensity. Bila korang dah boleh buat high intensity, confirm lah korang boleh buat low intensity macam easy run. Itulah masa yang dicadangkan untuk korang lakukan high intensity pada pagi hari. Korang boleh buat long run sebab dia high intensity. Korang boleh buat speed workout, interval, fartlek dan sebagainya. Benda sangat dicadangkan, sangat sesuai korang melakukan aktiviti tersebut pada pagi hari. Manfaat seterusnya adalah korang dapat membina atau membentuk otot bagi seseorang pelari. Contohnya korang dapat weightlifting. Jadi menjadi satu keperluan lah. Sebab strength juga adalah bahagian daripada latihan. Sekiranya korang ingin menjadi seorang pelari yang efisien, korang perlu meletakkan strength dalam korang punya latihan. Sebabnya kalau ikut kajian, di antara pukul 7 sehingga pukul 10 pagi, itulah pada tahap hormon testosteron adalah pada tahap tertinggi. Hormon testosteron ni dia makin meningkat masa tu makin lewat ke petang. Dia punya hormon testosteron tu makin rendah lah. Tapi ada kajian mengatakan pada waktu malam ada tahap tertentu dia punya peak hormon testosteron ni
ni. Jadi tak boleh katakan pada waktu malam terus rendah dia punya tahap level hormon ni. Apa yang aku boleh katakan, ada pro and cons lah apa yang aku baca. Tapi apa aku boleh katakan, dengan kondisi keadaan badan yang baik, dengan kondisi badan yang lebih segar, dengan hormon testosteron yang baik, apa yang korang boleh pilih adalah berlari atau melakukan workout pada pagi hari. Itulah sangat sesuai. Manfaat seterusnya adalah korang dapat rasa oksigen yang banyak, korang dapat rasa udara yang segar dalam keadaan humiditi, kelembapan yang rendah apabila korang melakukan larian dan workout pada waktu pagi. Sebabnya korang boleh tahu kan, korang pun nampak kalau korang berlari pada waktu pagi, lagi-lagi korang-korang yang jenis berlari outdoor, korang dapat rasakan suasana udara yang segar sebab tak ada kendaraan yang banyak, tak ada campuran udara yang kotor. Korang rasa udara tu lebih segar. Ini menyebabkan korang dapat menghirup udara ketika korang berlari. Kiranya breathing korang akan lebih lancar, korang dapat rasakan banyak oksigen yang masuk ke badan. Ini menyebabkan korang dapat menambahkan efisiensi ketika berlari. Lagi-lagi korang melakukan long run yang high intensity, korang memerlukan tahap udara yang lebih segar. Itu sebabnya dalam keadaan humid yang rendah, ini membuatkan korang punya kadar peluh korang dalam keadaan sedikit berbanding korang berlari pada waktu malam. Aku tak kata pada waktu malam itu humidity dia tinggi sangat, tak juga. Ada masa tertentu humidity-nya agak terkawal. Tapi apa aku boleh katakan, manfaat kalau korang melakukan workout atau pelarian pada waktu pagi, korang dapat rasakan suasana udara yang lebih nyaman, korang dapat rasakan udara yang lebih segar. Wow, memang korang rasa sendiri lah. Korang pun tahu kan macam mana perasaan korang berlari pada waktu pagi. Korang punya heart rate pun dalam keadaan terkawal. Memang apa aku boleh katakan, oksigen yang masuk, oksigen yang ada pada waktu pagi dalam keadaan bila korang berlari dikelilingi pokok, di tepi jalan, itu banyak manfaat yang korang dapat lah. Sebab oksigen level pada tahap tertinggi berbanding korang berlari pada waktu petang atau malam. Manfaat seterusnya adalah korang dapat membakar lemak secara efisien, iaitu sebanyak 20%. Ikut kajian yang mengatakan apabila korang melakukan workout ataupun larian pada waktu pagi dalam keadaan perut kosong, contoh mudah aku boleh katakan fasted workout, di mana korang berlari dalam keadaan perut kosong. Contohnya korang berlari dahulu kemudian barulah korang sarapan. Contoh korang berlari dalam 1 jam 30 minit sebagainya, barulah selepas itu korang makan. Aku tahu ada bagi korang yang tak biasa dengan cara macam ni, ada yang perlu makan sedikit. Apa yang aku boleh nasihatkan, makanan yang sesuai, makanan yang kira cepat proses penghadamannya adalah korang boleh amalkan makan pisang, makan yogurt dan makan buah-buahan yang manis. Ini membolehkan korang dapat hadam makanan itu secara cepat. Lepas tu korang bolehlah buat korang punya latihan fizikal seperti larian dan workout dan sebagainya. Itu yang korang boleh amalkan. Dan bagi korang yang tak biasa dengan fasted workout punya style ni, dalam keadaan berlari dalam perut kosong, ia sebenarnya bergantung jugalah kepada tahap intensity yang korang lakukan. Kalau korang berlari dalam keadaan intensity yang sedikit tempohnya, jadi korang boleh lakukan jugalah fasted workout dengan berlari perut kosong. Tapi kalau korang buat long run yang high intensity yang memerlukan masa yang banyak, lebih daripada 1 jam ataupun lebih daripada 2 jam, korang memang kena makan sedikit ataupun makan tak boleh ala kadar lah. Dia punya cara makan yang betul dengan dia punya refilling ketika berlari. Perlu tak korang berlari dalam keadaan perut kosong ataupun tidak? Apa aku boleh fahamkan, aku boleh kongsikan dekat korang, kenapa berlari dalam perut kosong ini sangat baik ketika korang tidur pada malam hari, yang sebenarnya dia telah berlaku pembakaran kalori ketika korang tidur. Itu sebabnya proses metabolisme yang berlaku dalam badan ketika korang tidur. Lagi-lagi korang yang mempunyai metabolisme yang tinggi, apabila korang bangun pagi, korang rasa macam lapar, korang rasa macam perut korang berbunyi. Itu adalah disebabkan proses pencernaan, proses penghadaman pemakanan yang korang makan sehari sebelum telah dibakar, telah dihadamkan ketika korang tidur pada malam hari. Jadi kita beralih kepada topik berlari pada waktu malam. Kiranya berlari pada waktu malam selalunya berlari selepas pukul 8 malam lah, selepas solat maghrib. Ada yang tu berlari pukul 10 malam ke atas. Hampir-hampir waktu untuk tidur pun mereka berlari juga. Korang pernah rasa tak apa? Korang tahu tak apa dia punya kesan? Yang pertama adalah korang akan rasa peluh yang terasa pada badan memang akan banyak. Sebabnya, korang pernah tak rasa bila korang berlari outdoor pada waktu malam, apa korang rasa korang mesti akan rasa sesak nafas, betul tak? Korang rasa macam letih, korang rasa macam panas, korang akan rasa effort yang korang berlari tu sangat tinggi. Korang akan rasa HR ketika korang berlari pada waktu malam
sangat tinggi. Betul tak korang rasa macam tu kan? Sebabnya apabila korang berlari pada waktu malam, korang akan dapati kelembapan, humidity di kelilingi korang, di persekitaran korang adalah tinggi. Ini menyebabkan proses penyejukan badan, penyejukan peluh ataupun recycle peluh korang tak dapat berlaku secara efisien, tak dapat berlaku secara baik. Itu sebabnya apabila korang melakukan easy run, walaupun namanya easy run, tapi korang rasa effort korang berasa dalam keadaan yang tinggi, korang rasa susah juga effort korang, sedangkan itu easy runnya. Dan satu sebabnya itu menyebabkan korangnya peluh rate dalam keadaan yang banyak. Kita rasa baju kita memang lencun habis lah apabila korang berlari pada waktu malam. Untuk poin yang kedua adalah apabila korang melakukan workout ataupun larian pada waktu malam akan menyebabkan korang rasa susah nak tidur. Apa yang aku ingin kongsi kat sini adalah kalau aku berlari pada waktu malam, aku akan berasa susah nak tidur. Aku akan dapati HR aku, heart rate aku akan tinggi daripada keadaan biasa. Aku rehat, larian pada waktu malam akan menyebabkan HR aku tinggi. Aku akan rasa macam berdebar-debar. Lagi-lagi korang berlari dalam keadaan yang menghampiri pada waktu tidur. Selalunya korang tidur pukul 11, tapi korang melakukan larian pada waktu pukul 9 malam. Jadi menyebabkan korang punya heart rate tak dapat diturunkan secara baik. Itu sebabnya korang rasa berdebar-debar. Korang rasa walaupun korang dah cuba nak tidur selepas korang dah habis berlari, contohnya korang dah sampai rumah, mandi-mandi semua, korang nak pukul 11 lebih tu korang nak tidur lah, tapi korang punya heart rate korang rasa tinggi lagi. Korang rasa macam berdebar, duduk. Korang rasa macam tu. Itu menyebabkan korang rasa susah nak tidur. Walaupun korang dah cuba nak tidur, dia macam tidur ayam lah. Walaupun korang dapat tidur juga, ada satu tahap tu lebih 1 jam je korang rasa nak bangun balik. Macam terjaga kan, dia tidur macam tidur ayam. Kejap tidur, kejap terjaga. Jadi tidur korang tak rasa nyenyak. Salah satu sebabnya apabila korang melakukan larian high intensity hard workout akan menyebabkan korang akan meningkatkan stres hormon kortisol. Ini akan membuatkan korang rasa susah nak tidur. Disebabkan hormon inilah korang akan rasa lebih anxious, menyebabkan jantung korang berdebar-debar. Ini akan menyebabkan korang rasa memang susah nak tidur. Walaupun korang dah tidur, cuba nak tidur, tapi susah juga nak tidur. Seterusnya, apa yang korang tahu, kalau korang nak berlari pada waktu malam, korang kena kenal korang punya kondisi badan. Selalunya apabila korang berlari waktu malam, kebiasaan pelari sebenarnya badan mereka dalam keadaan penat. Dia tak rasa segar lah seperti dia bekerja pada siang hari. Selalunya mereka ni berasa penat, badan mereka dalam keadaan yang kurang bertenaga. Korang rasa lah perbezaan pada waktu pagi dan juga pada waktu malam. Apa korang rasa? Mana yang lebih korang bertenaga? Mestilah korang rasa lebih produktif pada waktu pagi, betul tak? Itu sebabnya salah satu common error, common problem yang dilakukan oleh pelari-pelari pemula kebanyakannya adalah berlari pada waktu malam dalam keadaan badan yang paksa, badan yang penat. Itu menyebabkan dia punya mudah rasa sakit. Sebabnya ada kajian mengatakan bila korang kerap melakukan larian pada waktu malam dalam keadaan badan yang penat, ni akan menurunkan korang punya immune system. Immune system korang dalam keadaan yang kurang baik lah kiranya. Jadi tak berapa sihat lah. Itu akan menyebabkan korang akan rasa cepat sakit, korang akan rasa cepat lemah, korang rasa cepat tak bertenaga. Sebabnya dia akan ganggu korangnya proses immune sistem badan, menyebabkan korang rasa mudah sakit lah. Jadi kebanyakannya pelari-pelari memang jenis tak kisahlah. Kalau boleh nak berlari pada waktu malam tu memang nak all out kiranya. Kalau lagi yang mereka yang melakukan high intensity, tak kisahlah kalau korang badan penat ke tak, yang penting no pain no gain. Itu penting. Yang penting workout korang habis, settle, selesai kat situnya. Sedangkan korang boleh hold korang punya workout tu, melakukan easy run. Kalau korang nak juga buatlah easy run. Tak adalah korang rasa letih sangat, tapi nak juga buat workout dalam keadaan badan memaksa. Ini menyebabkan korang bukan setakat menurunkan immune sistem korang, tapi akan menyebabkan kecederaan dan sebagainya. Jadinya nak berlari pada waktu pagi atau pada waktu malam? Jawapannya ia subjektif, bergantung pada korang sendirilah nak pilih yang mana. Tapi bagi aku akan berlari pada waktu pagi lah, walaupun dalam keadaan bekerja sekalipun. Sebabnya aku tahulah mungkin ada antara kita ada masa yang singkat, tak ada masa untuk berlari pada waktu pagi. Disebabkan kita tahulah bekerja, ada benda-benda hal yang tertentu untuk diuruskan pada waktu pagi, jadi tak cukup masa lah untuk berlari pada waktu pagi. Tapi kalau korang ada masa untuk berlari pada waktu malam, dipersilakan. Lagi okey lah daripada tak lari langsung kan satu hari. Yang penting korang dapat jaga kesihatan korang. Tapi apa yang aku ingin kongsikan, langkah-langkah yang korang boleh lakukan sekiranya korang tak ada masa berlari pada waktu pagi. Cara korang nak selesaikan apabila korang ingin berlari pada waktu malam adalah, pertamanya korang tahu kan, kalau korang berlari pada waktu malam, apa korang rasa? Korang rasa penat, betul tak? Selepas hari bekerja korang kena berlari lagi. Lepas tu dalam keadaan oksigen yang sedikit, udara yang tak apa segar. Ini menyebabkan korang tak selesa kiranya. Akhirnya korang
korang menyebabkan peluh yang terasa pada badan sangat banyak. Ini menyebabkan korang rasa heart rate korang akan melambung tinggi. Apa yang aku boleh sarankan adalah korang boleh amalkan minum air yang banyak dalam sehari ketika korang bekerja. Sebelum korang melakukan larian pada waktu malam, siang sebelum korang melakukan luaran tu, korang amalkan minum air yang banyak. Bukan minum air banyak-banyak sangat, tak ada. Yang penting korang cukup keperluan badan masing-masing lah. Jadi korang lebih bersedia untuk berlari pada waktu malam. Jadi pada waktu malam pun ada lah, korang kena pentingkan untuk refueling. Kalau korang melakukan larian 1 jam, korang buat refueling dalam 30 minit. Ini membuatkan korang punya badan tak kehilangan air secara banyak. Dan paling penting, korang tak dehidrasi ketika korang berlari. Itu kita tak mahu. Jadi tipsnya adalah korang elakkan badan korang kekurangan air. Ini menyebabkan korang akan rasa cepat penat. Untuk yang keduanya adalah, kalau korang terpaksa juga untuk berlari pada waktu malam, apa yang aku boleh sarankan adalah korang elakkan berlari terlampau dekat masanya dengan masa untuk tidur. Kiranya jangan terlampau dekat sangat waktu korang berlari dengan waktu korang tidur. Ini sebabnya adalah ketika korang berlari, selepas korang habis berlari, korang punya heart rate berada dalam keadaan yang bukan normal, bukan dalam keadaan yang biasa seperti korang duduk dan sebagainya. Jadi apabila korang berlari dalam keadaan tempoh yang dekat masanya antara berlari dan tidur, ini menyebabkan korang akan rasa susah nak tidur. Itu salah satu sebabnya korang perlu cari masa yang sesuai. Contohnya kalau korang ingin berlari pada waktu malam, paling sesuai bagi aku, pandangan aku adalah pada waktu 8 malam lah. Jadi korang ada gap masa untuk korang tidur pada waktu pukul 11 malam. Sebab apa aku katakan pukul 11 malam adalah sesuai untuk korang tidur? Sebabnya ikut kajian mengatakan kalau korang terpaksa melakukan hard workout pada waktu malam, paling sebaiknya adalah korang kena lakukan workout itu 3 jam sebelum korang tidur. Jadi memberi masa yang baik lah untuk korang cooling down, korang dapat turunkan heart rate korang dalam keadaan normal, dan korang ada masa korang untuk buat stretching, memberi peluang darah dalam badan korang flow dalam keadaan yang baik. Akhirnya korang lebih rasa mudah untuk tidur pada waktu malam. Itu sebabnya korang boleh buat macam aktiviti yoga, stretching. Penting jugalah. Tips ini salah satu kata mudahnya, cooling down dan stretching salah satu cara yang paling penting sekiranya kalau korang melakukan workout pada malam hari. Jadi untuk mereka yang melakukan double session, kalau korang buat easy run pada waktu pagi ataupun buat hard workout pada waktu malam, benda ni korang perlu utamakan cara nak recover yang baik lah kiranya. Kalau korang buat sembrono tanpa mengira waktu recovery, korang akan menyebabkan kecederaan. Sebabnya bila korang melakukan aktiviti sukan pada waktu malam, korang sebenarnya atau mengurangkan tahap imun sistem dalam badan korang. Akhirnya akan menyebabkan sakit lah. Itu sebabnya salah satu punca korang dapat mudah sakit adalah korang melakukan workout pada malam hari. Bergantung juga pada tahap imun sistem badan seseorang itulah. Kalau dia lemah, dia sikit, dia imun sistemnya akan menyebabkan lebih mudah sakit lah. Kita sebenarnya nak elakkan lah benda tu berlaku. Eloknya korang rancang cara masa korang berlari. Kalau korang nak buat juga high intensity pada waktu malam, aku boleh sarankan elakkan lah. Kalau boleh buat high intensity pada pagi hari. Kalau boleh buat high intensity pada pagi hari. Kalau malam korang boleh buat untuk easy run dah memadai. Jangan korang nak buat back to back hard workout. Ini menyebabkan korang akan alami kecederaan. Benda ni yang kita tak mahulah. Jadi aku ingin berkongsikan pengalaman aku sendiri bagaimana aku berlatih dalam seharian. Aku juga bekerja macam korang semua juga. Bekerja pukul 8 pagi, balik petang 5 petang. Apa yang aku boleh kongsikan, aku bangun pukul 6 pagi, kemudian aku solat subuh, kemudian aku akan cari masa untuk berlari. Sedikit minimum adalah 20 minit ke 30 minit lah, bergantung kepada ruang masa untuk aku siap pergi bekerja. Kalau makin singkat masa untuk aku siap, makin singkat jugalah untuk aku berlari pada pagi tu. Tapi apa aku rasakan apabila aku berlari pada waktu pagi sekurang 30 minit, aku akan dapat rasakan jantung aku akan dapat lebih pam darah ke seluruh badan. Yang paling penting sampai ke otak kita lah. Dan apabila darah dapat mengalir dengan lebih baik ke seluruh badan, aku dapat rasakan satu tenaga yang banyak dapat terhasil dalam badan. Otak akan rasa lebih cergas, badan akan lebih bertenaga, kau buat kerja pun akan lebih produktif, kau akan rasa lebih positive vibes, kau akan rasa tak cepat mengantuk pada pagi hari. Itu apa aku dapat rasakan lah. Itu apa aku dapat rasakan berbeza lah dalam keadaan dulu yang aku tak bersukan. Aku rasakan kalau aku berlari pada pagi hari ni, aku menyebabkan aku rasa lebih seronok. Kau akan rasa lebih senang nak concentrate terhadap kerja. Itu yang kau akan rasa lebih seronok untuk bercakap di hadapan khayalak ramai. Itu yang paling pentingnya. Apa yang aku rasa,
kalau aku berlari pada waktu pagi atau membuat workout pada waktu pagi lah. Aku tahu dan faham tak ramai yang mampu untuk bangun pagi untuk melakukan larian ataupun workout pada waktu pagi sebelum bekerja. Aku tahu masing-masing ada kesibukan kerja, kesibukan anak dan keluarga dan sebagainya. Tapi apa yang aku boleh nasihatkan, kalau boleh carilah minimum masa 20 minit ke 30 minit. Sebabnya korang akan rasa perubahan yang berlainan, perubahan yang berbeza, perubahan yang positif dalam hidup korang. Korang akan rasa lebih sihat, korang akan rasa lebih bertenaga. Yang penting korang cari masa yang sesuai untuk korang melakukan larian pada waktu pagi. Sebab manfaat memang sangat banyak berbanding korang berlari pada waktu petang atau malam. Jadi itu sajalah perkongsian untuk video kali ini. Aku harap korang dapat manfaat lah daripada apa yang aku kongsikan. Kalau korang rasa ada pendapat korang yang tersendiri, korang boleh komen di bawah. Kongsikan pendapat masing-masing, akan lebih buka minda. Sebab ini adalah proses pembelajaran. Tak kisah pun kalau korang berkongsi, sebab ia adalah public sharing. Jadi korang jangan lupa like dan share kepada kawan-kawan lain supaya kawan-kawan lain dapat juga tahu apakah manfaat yang dapat daripada video ini. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum, bye bye.